Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahid bin Ismail, pembentang pertama, manakala wakil bagi pembentang yang kedua iaitu Muhammad Nizwan bin Muslim daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Kami akan membentangkan tajuk yang iaitu nilai etika sosial sejagat dalam tata bahasa Arab Al-Quran. Pendahuluan ataupun ekstrak iaitu pembentukan nilai etika sejagat merupakan objektif utama dalam kurikulum pendidikan negara Malaysia bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani tanpa mengira agama, bangsa dan kepercayaan. Walaupun begitu, penerapan nilai etika ini belum tercermin jelas dalam kurikulum tata bahasa Arab. Malah ia masih bergantung kepada contoh ayat rekaan, walhal sumber utamanya adalah Al-Quran yang syarat dengan nilai. Sehubungan itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti nilai etika sosial sejagat dalam ayat-ayat Al-Quran dan membuktikan kesejagatan nilai-nilai ini terdapat dalam agama-agama lain serta memadankan syahid Al-Quran dengan topik-topik Nahu Arab yang menyatakan nilai etika tersebut. Hasil kajian akan membuktikan bahawa ia mampu dijadikan bahan kurikulum Nahu Arab Quran. Objektif kajian di sini terdapat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama mengenal pasti elemen-elemen nilai etika sosial sejagat yang terdapat dalam Al-Quran. Kedua, memadankan nilai etika sosial sejagat yang terdapat dalam Al-Quran dengan agama-agama seperti Kristian, Hindu dan Buddha. Ketiga, menganalisis topik-topik Nahu Arab bagi mengungkapkan nilai etika sejagat tersebut. Pemasaran kajian di sini terdapat 2 gambar rajah. Yang pertama, gambar rajah 1 menunjukkan 3 contoh penggunaan ayat namaan, iaitu jumlah ismiah, dan 4 contoh penggunaan ayat kerjaan jumlah fi'liyah. Manakala rajah yang kedua menunjukkan 10 contoh rekaan maf'ulun fih. Kesemua contoh rekaan yang di bawah hanyalah memfokuskan kepada penerangan tata bahasa Arab itu sendiri. Sehubungan itu, kurikulum bahasa Arab sebagai salah satu objek yang dipelajari di peringkat sekolah rendah, menengah maupun universiti sewajarnya mengandungi elemen penerapan nilai murni dalam kurikulumnya, apatah lagi salah satu bahan autentik bahasa Arab adalah Al-Quran yang syarat dengan nilai. Di sini terdapat 3 peringkat, iaitu dalam metodologi. Yang pertama, analisis kandungan, iaitu analisis terhadap kandungan teks Al-Quran secara didaktif dan induktif bagi mengeluarkan nilai etika sosial sejagat. Manakala yang kedua, analisis komparatif, adalah untuk membuktikan kesejagatan nilai etika sosial ini. Kajian ini akan membandingkan nilai etika sosial yang terdapat dalam agama Islam dengan agama-agama seperti Kristian, Hindu dan Buddha. Pilihan ketiga-tiga agama ini adalah berdasarkan kepada majoriti penganut yang berada di Malaysia. Dan yang terakhir, iaitu analisis Nahu bahasa Arab akan dilakukan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang membawa mesej nilai etika sosial sejagat sama ada secara tersurat maupun tersirat. Kemudian dianalisis secara sintaksis. Kerangka nilai etika sosial sejagat. Kini dalam kajian lepas, iaitu Kini dan sahabatnya pada 2000, dalam kajiannya yang bertajuk A Shortlist of Universal Moral Value, telah membuktikan wujudnya nilai murni sejagat kepada 4 kluster, iaitu yang pertama, komitmen kepatuhan kepada entiti yang lebih tinggi daripada peribadi. Kedua, kepribadian murni dengan menjaga kehormatan diri, berdisiplin dan bertanggungjawab. Dan ketiga, menghormati dan kasih kepada orang lain. Keempat, menjaga alam dan hidupan semula jadi. Nilai etika sosial sejagat ini dari segi takrifan ataupun definisi dia adalah dia tidak datang dengan sendiri, tetapi terbentuk melalui pola tingkah laku atau perilaku manusia yang baik antara individu dengan individu yang lain dalam sesebuah komuniti manusia. Jadi berdasarkan pada definisi ini yang dinyatakan, nilai etika sosial ini amat hampir dengan kluster yang ketiga, iaitu menghormati dan kasih kepada orang lain, yang telah dibuktikan oleh Kini 2000 seperti yang tertera di atas. Ini adalah hasil dapatan daripada taburan nilai etika sosial yang terdapat dalam Al-Quran. Sebanyak 49 ayat Al-Quran yang menceritakan tentang nilai etika sosial, yang itu ada 8 jenis nilai etika sosial sejagat, iaitu berbudi bahasa, janji setia, toleransi, kasih sayang, hormat menghormati, keadilan, baik hati dan rendah diri. Kemudian mengikut pada objektif yang kedua, iaitu nilai sosial ini akan dipadakan dengan 3 kenyataan daripada agama lain, iaitu yang pertama, Kristian. Dalam New Testament, iaitu nilai kehidupan seharian, menyatakan bahawa penganut Kristian mesti mengamalkan konsep toleransi dalam persaudaraan dengan tidak menghina orang lain berdasarkan warna kulit, status sosial dan ajaran yang berbeza.
Kedua, Hindu menyampaikan nilai toleransi melalui sloka Sang Hyang Widi yang dijelaskan dalam kitab suci mereka supaya bersikap adil terhadap semua makhluk. Ketiga, Buddha diperlihatkan menerusi sikap tidak mudah marah dan tidak berpuas hati kepada mana-mana pihak yang berkata sesuatu yang tidak baik kepadanya. Okay. Ini konsep Syahid Nahwu Quran dalam ayat nilai etika sosial sejagat. Yang pertama, proses menganalisis Syahid Nahwu ini adalah bersumberkan Al-Quran, iaitu yang merupakan sumber utama kajian. Ia akan melihat pada struktur pembentukan ayat Al-Quran yang membawa mesej nilai etika tersebut. Oleh itu, kajian ini akan menganalisis topik nahwu-nahwu yang berkaitan dari sudut pembentukan ayat yang melibatkan perkataan, susunan atur, infleksi ataupun disebut sebagai i'rab dan perhubungannya, iaitu fungsi sintaksis dalam binaan satu ayat lengkap. Kemudian ia akan dianalisis melalui perhubungan antara beberapa ayat lengkap dalam satu ayat majmuk yang membawa mesej nilai etika tersebut. Okey, terakhir aplikasi iaitu aplikasi uslub syarak, iaitu salah satu daripada topik-topik nahwu yang dibawa di sini sebagai contoh dalam membawa mesej nilai toleransi. Okey, untuk ada dua jenis ayat yang berkait dengan nilai toleransi, kami bawakan di sini sebagai contoh dan juga contoh untuk nilai yang contoh untuk topik nahwu yang berkait dengan dua ayat ni adalah yang pertama, ayat pertama dan kedua ni berkait dengan uslub syarat yang mengandungi adat syarat yang mengikat antara dua jumlah, iaitu jumlah pertama dan jumlah yang kedua. Oleh itu, tata bahasa Arab ini akan bertindak sebagai alat dalam menjelaskan makna tersirat dan tersurat dalam konteks ayat. Contoh analisis nahwu bagi ayat pertama dan kedua, penggunaan in dan juga law dalam ayat ini berfungsi untuk menghubungkan antara dua jumlah, iaitu kata kerja syarat ataupun fi'lu syarat yang menjelaskan perbuatan. Perbuatan di sini contoh macam ta'fu, tasfahu wa taghfiru, dan disusuli dengan jawab syarat, iaitu fa innallaha ghafurur rahim. Begitu juga dengan ayat yang kedua, sama sebagai pelengkap bagi jumlah syarat untuk menerangkan mesej nilai toleransi tersebut. Okey, sekian, terima kasih.